Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan melengkapkan latihan dan menyemak latihan bertajuk Tumbuh-tumbuhan dalam buku aktiviti sains tahun 2. Bersedia dengan buku aktiviti sains dan alat tulis. Pertama, kita lihat muka surat 29. Tajuknya Tumbuh-tumbuhan dan kepentingannya. Murid-murid perlu gunakan pensel dan pembaris. Cuba murid-murid buat dahulu. Kemudian, dalam kiraan 5, kita semak jawapan. Sedia? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat muka surat 30. Mari kita baca. Keperluan asas untuk biji benih bercambah. Nisa ingin menanam biji benih pokok bunga matahari. Bantu Nisa dengan mewarnakan keperluan asas untuk biji benihnya bercambah. Jadi, kita akan gunakan pensel warna dan pilih jawapan yang betul. Warnakan jawapan yang pertama, air. Warnakan suhu yang sesuai. Dan udara. Pasu dan cahaya matahari jangan warna sebab ini keperluan asas biji benih. Tak sama dengan keperluan asas pokok. Sekarang lihat muka surat 31. Di manakah tempat yang sesuai? Amir telah merendam biji benih jagung di dalam air selama sehari. Kemudian dia meletakkan biji benih jagung tersebut seperti dalam gambar rajah di bawah. Dia memerhatikan perubahan biji benih selepas seminggu. Sekarang perhatikan gambar. Ada A, B, C dan D. Semua ni adalah biji benih jagung. Apa yang berbeza? Biji benih A disimpan di dalam peti ais. Dalam peti ais, suhunya rendah dan sejuk. Biji benih B pula diletakkan di atas kapas kering di atas meja. Ini bermakna biji benih B tidak mendapat air. Lihat biji benih C. Biji benih C diletakkan di atas kapas basah. Ini bermakna biji benih C mendapat air. Dan biji benih C juga diletakkan di atas meja dan terdedah kepada udara. Selain itu, biji benih C mendapat suhu yang sesuai, iaitu tidak terlalu sejuk seperti di dalam peti ais dan tidak terlalu panas seperti di atas dapur gas yang menyala. Lihat biji benih D. Ia dibalut dengan plastik. Ini bermakna biji benih D tidak mendapat udara kerana plastik menghalang udara daripada keluar dan masuk. Ingat ya murid-murid, biji benih memerlukan air, udara dan suhu yang sesuai untuk bercambah. Sekiranya satu sahaja keperluan asas ini tidak ada, biji benih tidak dapat bercambah langsung. Mesti ada semua. Mari kita lengkapkan latihan muka surat 31. Nombor 1.
biji benih A tidak bercambah kerana tidak mendapat suhu yang sesuai. Nombor 2, biji benih B tidak bercambah kerana tidak mendapat air. Nombor 3, biji benih D tidak bercambah kerana tidak mendapat udara. Nombor 4, biji benih C bercambah kerana mendapat air, udara dan suhu yang sesuai. Muka surat 32 ialah tentang tumbesaran pokok. Ingat ya, tadi kita belajar tentang biji benih, kini ia adalah tentang pokok. Perhatikan gambar. Lihat pokok pada hari kelima. Saiz daunnya kecil. Lilitan batang kecil. Bilangan daun ialah 2 dan ketinggiannya rendah. Pokok pada hari ke-10 pula telah membesar sedikit. Lihat saiz daunnya. Saiz daun sederhana, lilitan batang sederhana, bilangan daun 5 helai. Dan ketinggiannya ialah sederhana. Pokok pada hari ke-15 pula telah bertambah besar. Saiz daunnya besar, lilitan batang besar, bilangan daunnya 9 dan ia telah menjadi tinggi. Lengkapkan jadual tumbesaran pokok berdasarkan apa yang kita dapat lihat pada gambar. Kita gunakan perkataan kecil, sedikit, sederhana, besar, banyak dan tinggi. Pada tempat kosong, lihat jadual tadi dan lengkapkan. Semasa tumbesaran, tumbuhan mengalami pertambahan saiz daun. Lilitan batang. Bilangan daun dan tinggi pokok. Muka surat 33, murid-murid perlu gunakan gunting dan gam. Mula-mula tuliskan nombor di dalam bulatan-bulatan kecil di atas. Nombor 1 ialah biji benih. Nombor 2, biji benih bercambah. Nombor 3, anak pokok. Nombor 4, pokok berbunga. Dan nombor 5, pokok berbuah. Kemudian, potong gambar dan tampal di kotak yang disediakan. Ingat, ikut arah anak panah yang betul. Akhirnya, murid-murid tulislah perkataan-perkataan di bawah gambar. Tibalah kita di muka surat 34. Susunkan peringkat tumbesaran pokok kacang bendi mengikut urutan yang betul. Inilah dia pokok kacang bendi. Ini pula kacang bendi. Di muka surat 34, kita perlu tahu susunan yang betul. Pertama ialah biji benih. Kedua ialah biji benih bercambah. Ketiga ialah anak pokok. Keempat ialah pokok berbunga. Kelima ialah pokok berbuah. Murid-murid, lengkapkan ayat ini dengan menulis jawapan yang betul. Muka surat 35. Memerhatikan keperluan asas tumbuh-tumbuhan.
Pada hari pertama, pokok A dan pokok B ialah pokok yang sama saiz dan ada bilangan daun yang sama. Tetapi dalam penyiasatan ini, pokok A disiram dengan air manakala pokok B tidak disiram dengan air. Lihat gambar selepas anak panah. Pada hari ketujuh, apa jadi pada pokok A dan pokok B? Pokok A kelihatan membesar dengan baik, tetapi pokok B kelihatan layu. Bilangan daun juga berbeza bagi kedua-dua pokok selepas 7 hari. Sekarang kita lengkapkan jadual ini dan jawab soalan. Cuba buat sendiri dan kemudian semak dengan jawapan cikgu. Murid-murid boleh tekan butang pause dan semak bahagian ini. Mari kita lihat muka surat 36. Baca arahan. Tulis keperluan asas biji benih timun untuk bercambah dan membesar dengan baik. Kata kunci di sini ialah keperluan asas. Keperluan asas biji benih ialah air, udara dan suhu yang sesuai. Keperluan asas pokok ialah air, udara dan cahaya matahari. Baca ayat ini dengan teliti, kemudian isikan jawapan. Ada gambar di tempat kosong untuk membantu kamu menulis jawapan. Tadi biji benih, sekarang pokok. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.